Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, insya-Allah. Selamat menyambut tahun baru 2023. Dan sempena tahun baru ni, saya ada kisah seram. Kisah seram berkenaan dengan tahun barulah, sambutan tahun baru. Ada 3 kisah semua sekali. Dan semua kisah ni tak berlaku di Malaysia, berlaku di negara luar lah. Kisah pertama ni berlaku pada malam tahun baru 2017. Ada 6 orang remaja, sekumpulan rakan lah, kawan karib, 6 orang remaja. Dia orang ni memang dah lama plan untuk sambut malam tahun baru bersama-sama. Dan malam tahun baru 2017 tu mereka pilih untuk pergi camping, untuk pergi trip camping di Taman Negara Arcadia di daerah Maine, United States, di Amerika lah. Bila dah sampai dekat sana, dia orang berpecah kepada 3 kemah. Maknanya satu kemah ada 2 orang. Dia orang dirikan kemah dekat dengan kawasan sungai. Bila dah setting kemah, dia orang pasang tempat BBQ untuk bakar ayam, bakar daging kan. Lepas tu dia orang buat unggun api. Dia orang juga ada bawa mercun. Mercun yang jenis meletup dekat atas tu lah, naik betul meletup dekat atas. Yang biasa kita tengok kat TV tu lah. Dia orang bawa ada 6 mercun, seorang satu lah, untuk dipasang pada tengah malam nanti, pukul 12 tengah malam. Pada masa tu memang dia orang berenam saja yang pergi ke hutan tu, hutan national park tu. Jadi kebanyakan masa dia orang dekat tempat camping tu memang dihabiskan untuk dengar lagu saja. Dia orang ni bawa speaker dan dia orang pasang lagu, pasang dengan kuat lah. Lepas tu dia orang ni ada juga bawa minuman keras. Dia orang minum-minum lepak depan unggun api tu, berenam. Masa duk tengah lepak ramai-ramai kan, bising tu dengan lagu, dengan nyanyian dia orang, sambil minum arak, tengah duk riuh tu, tiba-tiba salah seorang daripada mereka ni suruh yang lain ni senyap dan suruh turunkan volume muzik tu, sebab dia ada terdengar bunyi sesuatu daripada arah hutan. Jadi bila yang lain dah senyap, lepas tu muzik pun dah diperlahankan, memang semua 6 orang tu dengar. Dia orang dengar ada bunyi siulan daripada arah hutan. Siulan tu panjang dan bergema daripada dalam hutan tu. Dan bunyi siulan tu dia berselang beberapa saat. Dengar bunyi bersiul, berhenti, lepas tu bersiul balik, lepas tu berhenti. Berulang-ulang kali. Jadi bila kesemua 6 orang tu dengar bunyi siulan tu daripada dalam hutan, ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat bunyi tu adalah bukan bunyi manusia, tapi bunyi binatang. Tak tahulah bunyi burung ke apa. Pendapat kedua, ada yang anggap bunyi tu memang ada manusia dalam hutan, manusia yang bersiul. Dan pendapat ketiga adalah bunyi tu datang daripada whistle. Ada orang yang tiup whistle tapi berada jauh daripada hutan. Cuma dia dengar sebab angin yang bawa bunyi tu. Itulah 3 pendapat daripada 6 orang ni. Lama juga dia orang duduk berdiam diri macam tu. Lepas tu lama-lama akhirnya bunyi tu hilang, bunyi siulan tu hilang. Bila bunyi siulan tu dah hilang, dia orang ni kuatkan balik volume music tadi, dan dia orang kembalilah menyanyi, lepas tu minum arak, buat macam tak ada apa-apa berlaku. Lepas tu masa pun berjalan dan sampailah jam 12 tengah malam. Bila dah jam 12 tengah malam ni, dia orang bersorak lah, bersorak seronok tahun baru 2017. Lepas tu masing-masing mulalah bakar mercun, seorang demi seorang. Seorang pasang, naik meletup ke atas. Lepas tu seorang lagi pasang, naik meletup. Sampai orang keempat, bila dah meletup tu, lepas saja mercun tu meletup, dia orang berenam ni dengar ada satu jeritan yang sangat kuat daripada dalam hutan. Jeritan tu sangat lantang, sangat kuat dan sangat mengerikan. Seolah-olah ada seseorang yang dalam kesakitan yang teramat sangat dalam hutan tu. Jeritan tu bertali arus, tak berhenti-berhenti bunyi. Dan dia orang ni berenam ni dah takut. Masing-masing tinggalkan mercun dekat luar dan terus masuk dalam kemah masing-masing. Dia orang masuk ke dalam kemah tu dalam keadaan takut, seakan-akan bersembunyi daripada sesuatu. Tak lama lepas tu, bila dia orang ni semua dah berada dalam kemah,
Jeritan tu pun beransur-ansur hilang. Tapi gangguan tak berhenti dekat situ. Tak lama lepas tu, diorang terdengar ada bunyi tapak kaki yang datang daripada arah hutan menghampiri tapak perkemahan diorang. Daripada dalam kemah, diorang ni boleh nampak apa yang di luar, sebab di luar ada unggun api. Kalau ada seseorang lalu dekat luar, diorang boleh nampak bayang orang tu daripada dalam kemah. Masa bunyi tapak kaki tu datang, hampir kesemua, boleh kata 4 ataupun 5 orang daripada 6 orang tu, majoritinya nampak ada satu bayang manusia yang sangat tinggi sedang berjalan di luar kemah. Dan manusia tu tinggi serta bongkok, badannya bongkok, sedang mengelilingi kemah diorang dekat luar. Tapi tak lama, benda tu dia macam meronda kawasan kemah tu dan kembali masuk ke dalam hutan. Diorang tengok bayang tu daripada dalam kemah dan diorang dengar bunyi tapak kaki benda tu masuk semula ke hutan. Tapi walaupun benda tu dah tak ada, diorang ni seorang pun tak berani nak keluar. Dia memang dalam keadaan ketakutan lah bila nampak benda tu, bayang-bayang benda tu. Kalau ikutkan hati mereka berenam ni, memang malam tu juga nak keluar daripada kawasan tu sebab takut. Tapi diorang ni tak berani nak keluar daripada kemah tu. Nak kemas barang, nak keluar daripada kemah, diorang tak berani. Jadi diorang ambil keputusan untuk tunggu keesokan paginya. Bila matahari dah naik keesokan paginya, diorang ni cepat-cepat kemas barang dan tinggalkan kawasan tu. Kisah kedua adalah kisah bilik bawah tanah di sebuah bar. Kejadian seram ni berlaku pada malam tahun baru 1988 di sebuah bandar. Bila jam menunjukkan pukul 12.30 malam, penduduk bandar tu bersorak, berseronok, makan, minum, lepak di dataran bandar, pasang mercun, dan ramai orang kelihatan bersukaria lah. Menjelang jam 3 pagi, ramai dah balik ke rumah. Yang mana yang ada di dataran, semua dah balik ke rumah. Yang ada dekat bar pun, dekat kedai makan, dah ramai yang balik. Tapi ada satu bar ni yang masih lagi ramai orang dekat dalam dia. Ada lebih kurang 15 orang dekat dalam bar tu yang masih belum balik. Dekat bar tu, pemilik bar tu bernama Nick. Nama penuh je mungkin Nicholas kot. Kalau orang putih ni, nama Nick tu singkatan bagi Nicholas lah. Jadi kita panggil Nick. Nick ni pemilik bar tu, masa tu dia sedang sediakan minuman untuk pelanggan dia yang belum balik tu. Tapi tiba-tiba ada seorang lagi pelanggan dia order satu lagi minuman. Bila dia nak pergi ambil lagi minuman tu, dia tengok dah habis. Botol semua dah kosong. Jadi dia panggil lah seorang pekerja dia ni, pelayan bar, untuk turun ke bawah, bilik bawah tanah, untuk ambil lagi sebotol minuman. Dekat bilik bawah tanah tu adalah store lah, store simpanan minuman. Pelayan bar yang Nick ni minta tolong, nama dia Danny, pelayan bar tu. Jadi Danny pun pergilah ke bilik bawah tanah tu untuk ambil botol minuman. Lepas tu lebih kurang 15 minit ke 20 minit macam tu lah, pemilik bar tu, Nick tu, tunggu si Danny ni naik untuk bawa minuman tu, tak naik-naik. Jadi dia dah mula risau sebab yelah, customer dia dah tunggu kan nak minum air. Jadi dia dah risau lah, ke mana pula Danny ni pergi, lama sangat ambil minuman ni. Lepas tu Nick ni tanyalah pekerja dia yang seorang lagi, nama pekerja tu Tom. Dia tanyalah, Tom, kau ada nampak tak Danny? Tadi aku suruh dia ambil minuman, dah 20 minit dia pergi ke bawah tu, tak naik-naik lagi. Lepas tu Tom ni melawak lah, dia mabuk kot dekat bawah tu. Lepas tu Nick masa tu dia tak gelak lah, dia cuma risau aja, takut pengsan ke apa kan Danny kat bawah tu. Jadi dia ajak lah Tom ni turun untuk pergi periksa Danny buat apa sebenarnya kat bawah tu. Jadi dia orang pun pergilah turun tangga dan pergi ke bilik bawah tanah tu. Bila Nick dengan Tom dah sampai dekat bawah, dia orang ni cubalah buka pintu, tapi tak boleh sebab pintu tu terkunci. Jadi dia orang ni ketuklah pintu. Ketuk pintu, panggil, Danny, buka lah pintu. Tapi tak ada sahutan. Danny tak menyahut. Dia orang ni dah risau. Dia orang ni berpakat, kita pecahkan je lah pintu ni. Jadi dia orang ni tendanglah pintu. Tendang pintu, lepas tu pintu terbuka. Bila pintu bilik bawah tanah tu terbuka, Tom dengan Nick ni terkejut sebab dia orang tengok dekat lantai bilik bawah tanah tu penuh dengan darah. Lepas tu dia orang masuk ke dalam lagi, dia orang nampak Danny ni sedang bersandar pada dinding bilik bawah tanah tu.
Diorang pergilah dekat, lebih dekat dengan Danny ni. Bila diorang pergi dekat, rupanya bukannya Danny ni bersandar pada dinding. Danny ni dipaku, kulit dia dipaku pada dinding tu. Baju dia dipaku pada dinding tu. Kemudian bila ditengok lagi, dekat leher Danny ni seolah-olah macam ada kesan luka yang besar, macam Danny ni disembelih. Tapi yang membuatkan kes ni lagi pelik, jalan untuk masuk dan keluar daripada bilik tu hanya ada satu saja, iaitu jalan yang pintu yang berkunci tadi, pintu depan tu je jalan untuk keluar dan masuk ke bilik tu. Nick dengan Tom memang sangat yakin tak ada orang lain yang masuk ataupun keluar daripada bilik tu selain daripada Danny. Kematian Danny ni masih lagi menjadi misteri sampai sekarang. Nick masih lagi buka dia punya bar tu macam biasa, beroperasi macam biasa, tapi dia bagi syarat kepada pekerja dia, kalau nak turun ke tingkat bawah tanah, tak boleh pergi seorang, kena ada teman lah kalau nak pergi. Kisah kedua ni adalah kisah fiksyen lah daripada negara barat. Kisah ketiga ni adalah berkenaan dengan tetamu gaib. Kisah ni dialami oleh sepasang kekasih lah. Saya bagi nama yang makwa ni Mary. Saya bagi nama untuk mudahkan penceritaan lah. Masa malam kejadian ni, malam tahun baru ni, Mary dia ada di rumah Pak Wu dia. Pak Wu dia ni ada seorang housemate. Tapi housemate dia masa tu tak ada di rumah. Housemate dia keluar, belum balik lagi. Jadi tinggallah Mary ni dengan Pak Wu dia je. Diorang ni masa tu tengah sedang kemas rumah untuk persediaan kejap lagi ada tetamu yang nak datang. Diorang nak jadikan rumah Pak Wu Mary ni sebagai tempat untuk sambut malam tahun baru. Jadi Mary dengan Pak Wu dia ni berkemas lah, sapu rumah, lepas tu letak sikit-sikit perhiasan, sediakan sikit-sikit jajan, makanan, minuman, semua tu lah. Gangguan bermula semasa diorang berdua ni sedang kemas rumah. Barang-barang yang diorang ni letak pada asalnya di satu tempat, bila diorang tengok mula-mula tak ada, diorang cari di tempat lain, kemudian ditengok balik di tempat tu ada pula. Contoh, dia nak sapu lantai di ruang tamu. Jadi penyapu tu dia letakkan dulu di satu sudut di dinding rumah. Dia alih dulu kerusi, dia alih dulu meja. Lepas tu dia pergi balik dekat tempat dia letak penyapu tadi. Penyapu tadi hilang dekat sudut tu. Dia cari dulu dekat tempat lain. Lepas dia dah puas cari tempat lain, dia tengok balik dekat sudut tu, penyapu tu ada balik dekat situ. Macam itulah contoh dia. Tapi pada waktu tu diorang tak fikirkan sangat, mungkin imajinasi diorang sajalah. Sebab diorang masa tu tengah fokus nak siapkan tempat tu untuk terima kehadiran kawan-kawan diorang kejap lagi. Tak lama lepas tu kawan diorang mulalah datang ke rumah. Kawan yang pertama sampai ke rumah Pak Wu si Mary ni bernama Carlson. Jadi 3 orang lah dalam rumah sekarang ni. Bila dah ada 3 orang ni, diorang ni lepak lah dekat ruang tamu dan menonton TV bersama-sama. Sambil-sambil menunggu kawan-kawan yang lain sampai, diorang ni bersembang lah. Sambil tengok TV dekat ruang tamu tu, bersembang 3 orang. Sedang bersembang tu, tiba-tiba ada suara keempat menyampuk cakap diorang. Perkataan yang menyampuk tu adalah right. Disebut right. Kalau bahasa kita ni, ya, benar, macam tu lah. Jadi 3 orang ni terperanjat lah. Siapa yang cakap? Lepas tu diorang ni bertiga bangun dan diorang cari di dalam rumah, di seluruh ruang dalam rumah, semua bilik sampai ke dapur, bilik air, semua diorang cari. Kalau diorang ni fikir mungkin housemate yang Pak Wu Mary ni dah balik, mungkin lalu ikut pintu belakang. Jadi diorang pun pergilah tengok. Bila tengok memang tak ada orang. Diorang bertiga aja dalam rumah tu. Dan housemate Pak Wu Mary ni memang belum balik lagi masa tu. Tak lama lepas tu barulah housemate Pak Wu Mary ni balik ke rumah. Bila housemate Pak Wu Mary ni balik, diorang bertiga ni ceritalah apa yang jadi tadi. Diorang tengah bersembang, lepas tu ada orang menyampuk. Lepas tu housemate Pak Wu Mary ni cakap, yelah, dia pun pernah dengar perkara yang sama di rumah tu. Katanya kawan Pak Wu Mary ni, semua benda-benda pelik dekat rumah tu berlaku lepas kejadian gerhana bulan beberapa hari yang lepas. Lepas gerhana bulan tu, mulalah jadi benda-benda pelik. Lepas tu adalah lagi 2-3 orang datang ke rumah tu, kawan-kawan dia orang lah. Masa tu Mary ni, dia pergi ke tandas untuk cuci tangan.
Masa dia di tandas tu pun ada gangguan juga. Masa tu dia dekat sinki kan, dia cuci tangan dalam tandas tu. Tiba-tiba belakang telinga dia ni dengar ada lelaki batuk. Bukan perlahan, kuat batuk. Macam tu. Weh, terperanjat tu kalau dengar macam tu. Kalau nampak orang tak apa, ini suara je. Mary terkejut, dia terus berlari keluar daripada bilik air. Bila dia keluar daripada bilik air, dia ceritalah dekat semua orang yang dah ada kat rumah tu. Tapi ramai yang tak peduli sangat, macam tak berapa percaya kata-kata Mary. Tapi bila hari makin larut malam, dah makin ramai tetamu yang datang, kawan-kawan dia orang, ramai mengadu benda yang sama. Orang yang pergi ke bilik air, terutama perempuan lah, mesti akan dengar suara lelaki batuk dekat belakang telinga. Jadi bila ramai mengadu perkara yang sama, barulah orang percaya kata-kata Mary tadi. Kali tak akhir Mary dengar suara lelaki batuk tu adalah pada keesokan paginya. Lepas pada tu, dia orang dah tak terkena apa-apa gangguan dah. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email dekat bawah. Janganlah kita takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. Selamat menyambut tahun baru. Assalamualaikum.